Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 23 Mei bersama saya Marsila Hasan. Tajuk utama tengah hari ini. Rakyat jelata, pembesar dan raja-raja Melayu ziarah penghormatan terakhir almarhum Sultan Ahmad Shah. Struktur bangunan runtuh, 3 pekerja cedera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Istiadat pemakaman diraja almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah kini berlangsung di Balairung Seri Istana Abu Bakar di Pekan Pahang. Istiadat bermula dengan ziarah penghormatan terakhir oleh ribuan rakyat jelata dan pembesar negara pada jam 10 pagi. Ia diikuti ziarah penghormatan terakhir oleh raja-raja yang di-Pertua Negeri serta kerabat sehingga jam 1 tengah hari. Untuk laporan terkini, kita langsung ke Istana Abu Bakar bersama Fazli Ahmad. Baik Fazli, boleh kongsikan perkembangan istiadat pemakaman ketika ini? Ya, terima kasih Masila. Ketika ini sesi untuk menziarah telah berhenti sementara kerana semua tetamu yang hadir sedang menunaikan solat Zuhur. Dan saya dapat kongsikan apa yang berlaku semalam. Sejak semalam sebenarnya ribuan rakyat jelata, kaum kerabat serta kenamaan tidak putus-putus mengunjungi Istana Abu Bakar di pekan ini untuk menziarahi dan memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Dan kira-kira jam 10.20 pagi tadi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah tiba di Balairung Seri Istana Abu Bakar ini selepas berangkat pulang dari Istana Negara untuk memberi penghormatan terakhir kepada ayahanda baginda. Al-Sultan Abdullah diiringi Raja Permaisuri Agong Tengku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah. Turut berangkat pulang pemangku Raja Pahang Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah yang sedang mengikuti latihan ketenteraan di United Kingdom. Sejurus memasuki Balairung Seri dan menziarahi jenazah ayahanda baginda, Yang di-Pertuan Agong kemudian menunaikan solat jenazah diimamkan Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman Osman. Sejurus kemudian baginda menemui dan dipeluk kekanda dan adinda baginda, menyebabkan suasana sayu dan sedih menyelubungi Balairung Seri. Turut berangkat menziarahi jenazah almarhum Sultan Pahang kelima ialah semua raja-raja Melayu dan Yang di-Pertua Negeri. Turut berangkat Sultan Brunei Sultan Hassanah Bolkiah dan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad turut menziarahi dan memberi penghormatan terakhir kepada almarhum sementara tadi. Selepas azan Zuhur kira-kira jam 1.04 tadi dan ketika ini semua tetamu sedang menunaikan solat Zuhur dan sebentar lagi akan bermulalah istiadat pemakaman diraja selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Istiadat pemakaman akan bermula dengan jenazah almarhum dibawa bersemayam di atas usungan pedati diraja dan akan ditarik anggota tentera dan polis ke Masjid Sultan Ahmad Shah yang terletak kira-kira 2 km dari Istana Abu Bakar ini. Sepanjang parakan ke masjid akan diiringi 88 das tembakan meriam semasa usia almarhum 88 tahun. Tembakan meriam akan bermula sejurus jenazah diletakkan di atas pedati dan akan dilepaskan setiap 23 meter pergerakan dan sehingga ke makam diraja di Pekan. Selepas solat jenazah di Masjid Sultan Ahmad Shah, jenazah akan dimakamkan di makam diraja Pekan. Sultan Pahang kelima almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Shah diputerakan pada 24 Oktober 1930 dan mangkat pagi semalam di Institut Jantung Negara. Saya rasa itu saja dari Istana Abu Bakar Pekan ketika ini dan kembali ke studio. Masila. Terima kasih Fazli langsung dari Istana Abu Bakar.
Tiga pekerja pembinaan cedera selepas sebahagian daripada struktur bangunan di tapak pembinaan terminal bas Bersepadu Gombak runtuh awal pagi tadi. Salah seorang mangsa yang terperangkap berjaya dikeluarkan kira-kira 6 jam kemudian. Ketika ini, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan dua lagi mangsa yang dipercayai terperangkap dalam runtuhan berkenaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 1.13 pagi tadi. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Wang Semaju dan Gombak Selatan bergegas ke lokasi kejadian untuk operasi menyelamat. Operasi turut dibantu anggota pasukan khas Taktikal Operasi Penyelamat Malaysia, STOM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Polis Diraja Malaysia. Pengarah Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur, Nordin Pauzi berkata, dua daripada mangsa yang cedera dikejarkan ke Hospital Selayang untuk rawatan. Kita telah pun bekerjasama dengan pelbagai pihak termasuk pihak polis, pihak APM, KKM dan juga Smart Team untuk tujuan ini, dan atas nasihat daripada hospital dan doktor, kita memutuskan untuk mengeluarkan mangsa dan sebahagian daripada anggota tangannya yang telah remuk terpaksa dibuat sedikit pemotongan untuk mengeluarkan mangsa. Unit anjing pengesan K9 JBPM turut dihantar ke lokasi kejadian bagi membantu mengesan jika terdapat mangsa yang terperangkap. Kejadian membabitkan bangunan dalam pembinaan dianggarkan berkeluasan 232 meter persegi. Punca sebenar kejadian masih disiasat. Kerajaan menawarkan biasiswa berjumlah 11.48 juta ringgit kepada pelajar Palestin bagi membolehkan mereka melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi di negara ini. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata pemberian biasiswa akan melibatkan lebih 130 pelajar Palestin yang ingin menyambung pengajian di universiti tempatan. I would like to take this opportunity to announce that the government has decided to offer scholarships through the Palestinian Cultural Organization Malaysia for Palestinian students to pursue bachelor, master's and PhD courses in 12 established Malaysian universities. To all Palestinian students who are selected, congratulations and all the best in your studies. Dalam perkembangan sama, Tun Dr. Mahathir turut mengulangi pendirian Malaysia yang akan terus mengecam Israel kerana tindakan kejam mereka ke atas rakyat Palestin. Tegasnya, tindakan menyokong Palestin adalah satu tanggungjawab moral. Perdana Menteri berkata demikian dalam ucapannya sewaktu menghadiri majlis berbuka puasa bersama komuniti Palestin di Malaysia di Putrajaya malam tadi. Turut hadir isterinya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan bekas Ketua Pemimpin Hamas Khalid Mish'al. Sementara itu, perkembangan terbaru di tebing barat menyaksikan pendatang haram Yahudi bertindak menyerbu Masjid Al-Aqsa dan mengusir ratusan penduduk Islam Palestin yang sedang menunaikan solat tarawih. Menurut agensi berita Ma'an, pasukan bersenjata termasuk polis dan tentera tiba-tiba menggempur jemaah dan memaksa mereka bersurai. Polis rejim mendakwa ia bagi mengusir penduduk Palestin yang melepasi sekatan keselamatan dan didakwa masuk secara haram. Sumber memberitahu ini adalah kali keempat penduduk Islam Palestin dihalau seperti itu dari Masjid Al-Aqsa oleh pendatang haram Yahudi. Penduduk Palestin dilaporkan terpaksa melalui beberapa pos kawalan dan terpaksa menjalani pemeriksaan ketat sebelum dibenarkan masuk ke masjid berkenaan. Ini menyebabkan ramai jemaah bertindak kekal dalam kawasan masjid hingga waktu malam agar dapat menjalankan solat tarawih. Beralih ke perkembangan rusuhan di Jakarta, Indonesia. Kira-kira 257 perusuh ditahan pihak berkuasa negara itu setakat tengah malam tadi susulan bantahan keputusan pilihan raya umum pemilu. Insiden rusuhan di sekitar Jakarta Pusat turut menyebabkan beberapa anggota polis cedera serta mengakibatkan kemusnahan harta benda. Berikut adalah rakaman wakil kami, Kevin Budiarto, yang berada di lokasi rusuhan malam tadi. Setakat ini sekiranya pukul 8.15
waktu Indonesia. Lagi-lagi huru-hara terjadi di depan Ibu Pejabat Bawaslu. Saat ini awak media kembali terpukul mundur. Baru saja gas pemberi mata dikeluarkan oleh polisi Indonesia karena huru-hara tidak bisa dihindarkan lagi. Mereka memaksa masuk ke wilayah yang sudah dipagari oleh polis. Kini semuanya akan dievakuasi ke titik yang aman. Kini tentara dan juga polis sudah kembali meningkatkan pengamanan dan awak media diminta untuk mundur dan mencari titik aman. Saya saat ini berada kira-kira 50 hingga 70 meter daripada blokade terakhir di mana banyak ramai polis anti huru-hara sudah bersiap-siap di sana. Kami sekarang dihalau, wartawan dihalau untuk keluar dan wilayah kira-kira 100 meter wilayah yang dianggap aman oleh polisi Indonesia. Tadi pukul 8.15 ketika huru-hara pertama mulai terjadi, pengunjuk rasan mencoba melawan, melemparkan batu dan juga bunga api kepada petugas. Kini pemberi mata sudah dikeluarkan oleh polis untuk memecah massa yang ada di depan Ibu Pejabat Bawaslu. Perusuh bertindak melemparkan bom molotov dan batu ke arah pasukan keselamatan dan bangunan di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Polis bagaimanapun tidak bertindak secara agresif untuk mengawal perusuh. Sebuah restoran makanan segera dan hotel mengalami kerusakan. Sebuah pos kawalan polis turut dibakar. Ribuan anggota polis dikerah ke lokasi berjaya mengawal keadaan sekitar jam 11 malam semalam waktu tempatan. Polis kini sedang memburu penganjur rusuhan. Kevin Darto, Jakarta, Indonesia untuk TV3. Pengusaha bot penumpang dari Malaysia ke Indonesia perlu menayangkan video keselamatan setiap kali bot berlepas dari pelabuhan. Pengarah Jabatan Laut Johor, Dickson Abdullah berkata perkara itu antara beberapa syarat yang wajib dipatuhi pengusaha bot sebagai persiapan berdepan sebarang bencana ketika di dalam pelayaran. Tegas Dickson, Jabatan Laut tidak akan berkompromi dengan isu keselamatan orang ramai yang menggunakan perkhidmatan bot untuk pulang ke kampung halaman masing-masing pada sebelum dan selepas Aidilfitri. Justru semua pegawai Jabatan Laut Johor yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan sekitar negeri itu diarah meningkatkan pemantauan. Dan kita telah wajibkan kepada feri-feri yang ada ni untuk menayangkan video keselamatan di dalam feri sebelum bertolak. Dan dengan adanya video itu, dia boleh serba sedikit memberi penerangan kepada penumpang-penumpang apa yang perlu dibuat di waktu kecemasan. Sementara itu, tinjauan ke Terminal Feri Puteri Habah di Iskandar Puteri semalam mendapati warga Indonesia mula meninggalkan Malaysia untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka mengambil keputusan pulang lebih awal bagi mengelak terperangkap dalam kesesakan, terutamanya seminggu selepas Aidilfitri. Tiketnya nak balik baru beli tiket. Tak ada tempat-tempat lah. Tak ada masalah lah tiket. Setakat ni tak ada masalah. Setiap tahun tak ada masalah. Setiap tahun tak ada masalah. Bagi pengusaha bot, pelbagai persiapan dilakukan bagi berdepan kebanjiran orang ramai termasuk mencadangkan penambahan jumlah bot. Dianggarkan lebih 100,000 warga Indonesia menggunakan perkhidmatan bot di sekitar negeri Johor setiap kali musim perayaan terutamanya Aidilfitri. Polis menahan seorang pengusaha kebun pisang dan anaknya selepas dipercayai terbabit kes tembak monyet yang tular baru-baru ini. Ketua Polis Perak, Datuk Razarudin Husin berkata ahli perniagaan berusia 54 tahun yang juga pemilik lesen senjata api itu ditahan bersama anaknya berusia 19 tahun pada jam 9 malam tadi.
Menurut Datuk Razarudin, suspek ditahan selepas serbuan anggota bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Manjung hasil maklumat orang awam. Polis turut merampas sepucuk pistol jenis Glock 42 yang disyaki digunakan dalam kes itu bersama 12 butir peluru dan lesen senjata api. Suspek utama mengaku melakukan perbuatan itu pada jam 10 hingga 11 pagi Sabtu lalu di dusun milik ayahnya di Lamboh dekat Bota Perak. Suka-suka saja. Kalau ikutkan suspek daripada siasatan awal, dia suka-suka. Yang mana monyet ini ditangkap di kebunnya disebabkan merosakkan hasil buah-buahan dan dijerat, dan itulah dia cakap dia suka-suka untuk dia lah, joy lah. Anak ahli perniagaan itu pula mengaku mengambil pistol berkenaan ketika bapanya sedang tidur. Suspek yang tidak bekerja direman 4 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39 Akta Senjata Api 1960 dan Seksyen 428 Kanun Keseksaan. Insiden perbuatan kejam terhadap haiwan itu mendapat perhatian ramai selepas rakaman video kejadian tular di media sosial. Tanja atau tengkolok semakin mendapat tempat sebagai aksesori pakaian kaum lelaki, sama ada untuk dipakai pada majlis tertentu maupun pada hari-hari biasa. Di Bota Perak, permintaan tanja bagi Aidilfitri tahun ini dikatakan mendapat tempahan tinggi dari segenap lapisan peringkat umur. Tanjak ayam patah kepak, tanjak balung raja dan 3 jenis tanjak kreasi antara rekaan penyulit tanjak Usman Abdul Rahman. Dia menerima lebih 400 tempahan berbanding hanya 120 tempahan tahun lalu. Kebanyakan tanjak yang dihasilkannya menggunakan kain hitam tanpa corak kerana sesuai digayakan dengan pelbagai jenis baju. Bagi saya, asalkan dia memelihara tertib, dia boleh dipakai dengan baju Melayu ataupun dia dikesantai. Contohnya tanjak hitam. Dia santai. Dia boleh pakai baju t-shirt, seluar jeans, pakai tongkolok. Yang penting janganlah pakai seluar pendek. So yang penting tertib dan adab masih dipelihara. Tambahnya, bagi menjamin kualiti, dia hanya mampu menghasilkan 10 tanjak sehari. Setiap tanjak dijual antara RM70 hingga RM90 bergantung kepada bentuk. Selain tanjak hitam, Osman turut menerima tempahan untuk menghasilkan tanjak menggunakan kain songket. Habib tahun ini yang bermula dari 6 Mei hingga 4 Jun di semua bilik pameran Habib di Malaysia menawarkan pelbagai tawaran hebat. Sempena kempen ini, Habib menyediakan pelbagai koleksi istimewa yang terbaru diinspirasikan dari rekaan bermotifkan batik. Kali ini, Habib menyediakan lebih banyak rekaan dari koleksi Aura Habib untuk mereka yang berhijab, koleksi berlian eksklusif Swan Lake, koleksi batu permata dan mutiara Laut Selatan, koleksi Stephen Webster, koleksi emas Oro Italia 916, koleksi cincin berlian istimewa dengan harga RM888 dan koleksi Hearts on Fire. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke laporan luar negara, serangan udara membedil wilayah Idlib, Syria, meragut sekurang-kurangnya 12 nyawa. Menurut Badan Pemantau Hak Asasi Syria, serangan terbabit menyasarkan sebuah pasar di daerah Marat Al-Numan. Lebih 18 yang lain dilaporkan cedera. Menurut badan itu lagi, kawasan pasar berkenaan padat dengan orang ramai. Ekoran serangan dilancarkan sejurus selepas waktu berbuka puasa. Serangan dilaporkan ketika pertempuran sengit berlaku di wilayah jiran Hama apabila pasukan pemberontak melancarkan serangan balas mensasarkan pasukan pro-kerajaan. Sementara itu, di Somalia, sekurang-kurangnya 6 orang maut dalam letupan bom kereta di Mogadishu, ibu kota negara itu. Insiden turut menyebabkan 12 yang lain cedera. Kereta syarat dengan bahan letupan terbabit diletakkan berhampiran dengan sebuah pusat pemeriksaan di Mogadishu. Kumpulan Al-Shabaab mengaku bertanggungjawab ke atas serangan itu. Serangan menyasarkan konvoi pasukan keselamatan mengiringi pegawai dan anggota parlimen yang sedang menuju ke Istana Presiden. Al-Shabaab diusir dari Mogadishu pada 2011 oleh Kesatuan Afrika. Namun kumpulan pemberontak itu masih mengawal kawasan pedalaman dan kekal sebagai ancaman utama bagi keamanan di Somalia.
Sebulan selepas serangan bom di Sri Lanka, penyiasat mendedahkan bom yang digunakan menunjukkan penyerang ada hubungan langsung dengan militan Daesh. Difahamkan bom yang dikenali sebagai Ibu Syaitan itu dihasilkan oleh militan National Tauhid Jamaat (NTJ) dengan menggunakan kepakaran Daesh. Hubung kait itu diketahui selepas siasatan mendapati kesan Triston Triperoxide atau TATP ada di lokasi serangan. Kumpulan itu difahamkan mempunyai akses mudah kepada kimia dan baja untuk menghasilkan TATP. Kedua kumpulan itu turut dilaporkan mengadakan pertemuan untuk memindahkan teknologi itu. 21 April lalu, pengebom meletupkan 6 gereja dan hotel di sekitar Sri Lanka, meragut lebih 250 nyawa penganut Kristian ketika sambutan Ista. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan, kejohanan badminton Piala Sudirman 2019 di Nanning, China. Selepas mengesahkan kemarahan ke skor akhir, skuad badminton negara akan berdepan cabaran lebih sukar apabila diundi menentang pilihan kedua Jepun pada perlawanan kalah mati yang berlangsung esok. Undian perlawanan berlangsung sejurus tamat semua perlawanan peringkat kumpulan semalam. Skuad negara sah mara ke peringkat skor akhir selepas China menewaskan India 5-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan D, di mana Malaysia muncul naib juara kumpulan di belakang pasukan tuan rumah itu. Jepun pula muncul juara kumpulan A selepas melakar 2 kemenangan mengalahkan Thailand 4-1. Sementara itu, perlawanan skor akhir lain menyaksikan China akan berdepan Denmark, manakala juara bertahan Korea Selatan pula akan berdepan Thailand, manakala Indonesia menentang Taiwan. Kesayangan bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL 2019. Cabaran Wakil Negara Johor Darul Takzim JDT dalam kempen sulung musim ini berakhir selepas tamat perlawanan peringkat kumpulan semalam. Pada aksi terakhir kumpulan E, JDT tewas buat kali keempat ditundukkan kelab Korea Selatan Jeonnam FC 2-0 di gelanggang lawan. Berusaha keras untuk memburu kemenangan kedua selain mengharapkan keajaiban untuk layak ke peringkat kalah mati. JDT bagaimanapun hanya mampu bertahan sepanjang babak pertama. Minit ke-64 tuan rumah di depan menerusi Luke Castellanos dan pada masa tambahan Jeonnam mengukuhkan kedudukan dengan gol kedua Takahiro Kunimoto. Kekalahan itu menyaksikan JDT akur kekal di kedudukan terbawah kumpulan E dengan hanya mengumpul 4 mata selepas 6 perlawanan. JDT mencatat keputusan keseluruhan sekali menang, sekali seri dan 4 kali tewas. Kelab China Shandong Luneng dan juara bertahan Kashima Antlers dari Jepun menepati ramalan layak dari kumpulan ini selaku juara dan naib juara kumpulan. Tunku Ismail Sultan Ibrahim selaku pengerusi Liga Bola Sepak Malaysia MFL menggesa Persatuan Bola Sepak Negeri dan kelab yang bersaing dalam kancah Liga Malaysia tidak cepat melatah berhubung kelewatan pembayaran geran tahunan yang menjadi isu ketika ini. Tunku Ismail berkata MFL tidak ada sebarang agenda lain berhubung kelewatan berkenaan selain daripada hanya mahu menjaga kepentingan semua pemegang taruh Liga M. MFL ada satu saja agenda, iaitu untuk memajukan bola sepak tanah air. That is the only agenda MFL ada. Perancangan kami, orang kata tergugat sikit apabila everything is in place but we are affected by the budget of kita punya perjanjian dengan Telekom Malaysia. Tetapi macam mana yang saya katakan tadi, kami tak nak menggunakan itu sebagai satu sebab ataupun sebagai satu alasan. MFL today have to deliver. There is no two way about it. Macam mana pun kami kena deliver tahun ini untuk pastikan grant-grant, the TV rights money will be passed to all the participating team. Itu adalah tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada MFL. Beliau berkata semua pihak yang terbabit dalam industri bola sepak berhak untuk bertanya apa jua soalan, tetapi biarlah soalan yang ada matlamat dan bukan membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejas nama baik MFL. Tambahnya lagi, ia adalah tanggungjawab dan amanah yang diberikan kepada MFL oleh pemegang taruh yang membabitkan persatuan negeri dan kelab yang bersaing di Liga M. Malah beliau juga menegaskan MFL sebagai badan pentadbir Liga sentiasa peka dengan isu dan melaksanakan apa yang dijanjikan tanpa sebarang agenda tersembunyi.
Sekian Buletin 1.30. Keprihatinan beberapa pihak menyantuni golongan kurang bernasib baik dengan program amal di bulan Ramadan mengakhiri paparan tengah hari ini. Saya Marsil Hasan. Assalamualaikum dan salam hormat.